khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihil Islam wa ala fadlihi lana hatta adrakal jama'ah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yudima hadhihi ni'mah ila an nalqaka ya Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum kita mulakan majlis, kita sedekahkan dulu Fatihah kepada Al-Habib Sa'ad Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan syafaat kepada beliau dan kurniakan syafaat kepada kita. Begitu juga dengan meninggikan darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أصحابه وأزواجه وأهل بيت المطهرين سيدنا فاطمة زهرة حسن وحسن وعلي مرتضى وجميع ساداتنا علي بعلوي وإلى روح صاحب هذا الكتاب الإمام الحبيب سعد الإدروس أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم ومشائخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وجيراننا وأصحابنا ومن ينتسب إلينا أجمعين أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة ينفعنا بأسرارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hari ni buku tapi mana tak tahu. Sebaik dalam handphone ada. Sekejap tuan-tuan. Sujud kan? Kita berada sujud kan? Ayuh. Baik. Kita ambil yang sini sekarang. Hari itu kita membicarakan tentang sunnah dalam keadaan ketika mana kita sujud itu, kaki kita, lutut kita, peha kita, betis kita berada dalam keadaan lurus, dalam keadaan sama lebarnya. Ketika mana kita berdiri, maka kita sujud pun kaki kita itu lebarnya yang sama. Kalau kita katakan sejengkal ketika mana kita berdiri, maka ketika mana kita sujud pun sejengkal juga. Itu sunnah dia. Baik. Baik. Antara dua disunnahkan juga antara dua lutut pun antaranya sejengkal. Jangan lebar-lebar pula. Mentang-mentanglah dia boleh buat kuat kaki, dia pun buat kuat peha. Tak boleh. Tak boleh.
meletakkan kedua tapak tangan sejajar dengan kedua bahu. Okey, baik. Meletakkan kedua tapak tangan sejajar dengan kedua bahu. 288. Hadis 288. Qala falamma sajada wada'a jabhatahu baina kaffayhi. Baik. Tuan-tuan, di sini Nabi SAW mengajarkan bahawa Nabi SAW sujud dalam keadaan tangan di sini. Nabi sujud di sini. Okey. Bila kata Nabi sujud di situ, artinya sekarang ini dahi Nabi berada di antara kedua tapak tangan. Betul? Dalam masa yang sama, bahu Nabi ini pun berada di antara kedua tapak tangan. Betul? Sebab kita sujud, bukankah kita begitu? Jadi ada dalam hadis Nabi SAW yang lain, katanya bahu tangan Nabi SAW dengan bahu Nabi SAW adalah sejajar. Maksudnya kalau Nabi SAW sujud begini, artinya sama jugalah. Kita punya dahi pun situ, bahu kita pun situ juga. Tu. Jadi ada kalanya ada orang sujud. Ini dulu masa time saya dulu malas. Ini masa hafal Quran juga. Tapi bila kita sujud ni, kita buat begini. Yang ni kan satu jengkal. Antara peha ni sejengkal. Okey. Kemudian antara kaki ni pun sejengkal. Okey? Baik. Jadi ada kalanya dulu ni biasa kalau dulu macam mana malas kan. Sah ke tak sah? Sah ke tak sah? Sah, tapi tidak sunnah. Nampak sebenarnya macam ni Baik, ini yang biasa. Jadi semua kena ingat semua dalam lebih kurang sejengkal semuanya. Jadi okey. Jadi yang sunnah dia mana? Tuan-tuan tengok Okey. Kita sujud pun sini. Bahu kita pun kat situ, betul? Jadi lebih kurang ginilah. Ketika mana telinga kita ni, bahu kita di situ, dahi kita di situ, telinga kita pun di situ. Kesemuanya di situ, tiga-tiga. Jadi benarlah kalau kata hadis Nabi SAW, sejajar dengan telinga, ada sejajar dengan bahu, ada sejajar dengan dahi. Hidung tak ada? Jadi sebab itu hadis Nabi SAW ini lihat dalam keadaan, sebab hadis ni bukan Nabi yang cerita Hadis ni bukan Nabi yang cerita. Hadis ni sahabat yang menceritakan tentang Nabi sembahyang macam mana. Nabi ada kalanya Nabi membetulkan, betul. Ada kalanya Nabi tidak membetulkan, tetapi sahabat melihat. Maka sahabat yang merawikan hadis yang mengatakan bahawa Nabi SAW falamma sajada wada'a jabhatahu baina kaffaihi. Nabi ketika mana sujud, Nabi akan meletakkan kedua tangannya ataupun meletakkan dahinya itu
di antara kedua tangannya, tapak tangannya. Baik. Itu antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian meletakkan kedua tapak tangan sejajar dengan kedua bahu. Okey. Memberikan tekanan pada kedua tapak tangan. Baik. Ada sebuah hadis Nabi SAW. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةِ. Nabi SAW kata, apabila Nabi sujud, beliau akan meletakkan kedua tangannya tanpa menyentuhkan lengan ke tempat sujud. Tidak juga menggenggam jari-jarinya. Dan beliau akan menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Baik. Yang pertama, kita disuruh untuk antara syarat sujud. Kita disuruh untuk menekan dahi. Untuk memberatkan dahi. Maksudnya apa? Kalau kita sembahyang contohnya sujud di atas bantal. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh kita sujud atas bantal? Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan pula bantal tadi bergerak dengan gerakan badan kita. Itu tak boleh. Tapi kalau bantal tu memang ada kat situ, sujudlah atas dia. Baik, permasalahannya bukan itu. Permasalahannya adalah kalau kita sujud di atas bantal, perlu tak untuk kita tekan bantal itu ataupun memadai dengan dahi tu kena sahaja bantal tu dah cukup, tak payah tekan. Tak boleh. Dia kata mesti syarat dia tekan sampai habis. Tekan sampai habislah, kira yang terakhir untuknya. Okey, di situlah. Baik. Bila kita kata kita tekan kepala, dahi ni kita tekan, tangan jari kedua tapak tangan ni akan tekan ataupun tidak? Pasti akan tekan, sebab nak menanggung beratnya kepala ketika mana sujud tadi. Baik. Jadi syarat dia, sunnah dia menekankan kedua tapak tangan, berikan tekanan kepada kedua tapak tangan. Baik. Kemudian hadis seterusnya, merapatkan jari-jari tangan ketika sujud. 290, sunnah yang ke-290. Merapatkan jari-jari tangan ketika sujud. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza raka'a farraja asabi'ahu wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Okay, tuan-tuan tengok. Ini hadis yang diriwayatkan oleh siapa ni? Oleh Abu Daud. Tengok kata Nabi SAW. Nabi SAW apabila Nabi rukuk, Nabi membukakan jari-jarinya. Apabila Nabi sujud, Nabi menutupkan jari-jarinya. Allahu Akbar. Disuruh kita merenggangkan jari-jari. Ketika mana? Rukuk.
Ketika mana kita sujud, kita disuruh untuk merapatkan jari. Nah, kita tidak disuruh macam ni. Nah, tak ada, kita disuruh rapat. Boleh faham tuan-tuan? Itu sunnah Nabi SAW. Jadi dalam tangan ni ada 3 keadaan. Tangan ni ada tiga keadaan. Yang pertama, ketika mana takbir. Takbir disuruh kita al-wasat. Ma baina dham wa baina tafrij. Maka disuruh kita sederhana antara buka, antara tutup. Kita sederhana. Itu pertama. Okey. Di dalam rukuk, kita disuruh buka. Di dalam sujud, kita disuruh tutup. Di dalam i'tidal, di dalam duduk di antara dua sujud, kita disuruh tutup. Jadi ada 3 keadaan jari di dalam salat. Kena faham berdiri, ketika takbir, ketika rukuk, ketika sujud. Baik. Ini 291. Diarahkan jari-jari semuanya diarahkan ke arah kiblat. Jari mana je boleh arah kiblat? Jari kaki pun diarahkan ke kiblat. Jari tangan pun diarahkan ke arah kiblat. Baik. Sebab itu ketika mana kita sujud, kita disuruhkan jari-jari kaki kita begini. Disuruh kita lipat, betul? Jadi lipat tadi bukankah jari kita arah ke arah kiblat? Di dalam sujud untuk jari tangan, memang kita mengarahkan ke arah kiblat. Baik. Apakah faedahnya? Jari kaki disuruh lipat, sedangkan jari tangan disuruh buka. Baik. Yang pertama, jari kaki ini dia mempunyai sambungan direct kepada jantung. Kepada jantung. Sebab itu orang yang biasa melipatkan jari kakinya ketika sujud, ketika duduk iftirash, ketika mana duduk tawarruk, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, membiasakan dirinya membengkokkan jari-jari kakinya, maka orang itu insya-Allah di dalam saintifik mengatakan orang itu jantungnya bagus. Dan biasanya orang yang suka membengkokkan jari-jari kakinya itu biasanya apa dia cakap tadi? Astaghfirullahalazim. Dia akan kurus. Dia akan kurus. Antara sebab dia kata, sebab seseorang itu kurus, dia bengkokkan jari kakinya. Tapi saya tak tahulah betul ke tak betul. Tapi saya cuba, saya tak kurus-kurus, saya gemuk juga. Astagfirullah. La ilaha illallah. Ini saintifik, ini bukan ada hadis, tidak. Ini saintifik, kajian yang dibuat di Universiti Melaya. Baik. Kata Nabi SAW, diarahkan jari-jari menghadap ke arah kiblat. Tadi kita dah cerita tadi kan.
bi atrafi asabi'ihil kiblah, dan Nabi SAW menghadapkan kaki, jari-jari kakinya itu mengarahkan ke arah kiblat. Baik. Kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, qala yukrah alla yamina bi kaffaihi ila al-kiblati idza sajada. Sayyidina Ibnu Umar mengatakan, aku tidak suka seseorang yang mengerjakan solat tetapi tidak menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Ini hadis yang disebut di dalam syarah kepada hadis di atas oleh Imam Ibn Daud. Maka syarahnya, kata Sayyidina Ibnu Umar, aku tidak menyukai orang yang mana jari-jari kakinya, jari-jari tangannya tidak mengarah ke arah kiblat ketika mana salat. Ini dia. Artinya, kenapa kadang-kala saya pun perasan juga, kadang-kala kita menjadi satu benda yang sangat besar. Apa dia? Ketika mana kita ada jenazah ketika mana baru meninggal dunia. Jadi kita nak arahkan kaki ke mana? Pening kepala. Nak arah ke kiblat ke, ataupun nak mengiring ke arah kiblat ke, mana ke? Ini menjadi satu persoalan pula dekat orang Melayu kita. Sebenarnya tak ada permasalahan pun. Benda ni cuma satu adab. Satu kebaikan. Begitu juga kalau kadang-kadang kita tengok dulu daripada saya kecil, kalau kita duduk dekat tiang, kita takkan menghadapkan kaki kita ke arah kiblat. Betul? Kita ke tepi boleh, ke kanan boleh, ke belakang boleh, tapi nak arah ke kiblat tak boleh. Betul? Itu biasanya kita lah. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Arab, semua dekat masjid semua mengarah semua duduk arah kiblat. Betul? Jadi sedangkan kita salat, kaki kita pun mengadah ke arah kiblat. Kita disuruh lagi. Bahkan Imam Sayyidina Ibnu Umar kata, aku tak suka orang tak arahkan kakinya ke arah kiblat. Dalam salat kita disuruh untuk mengarahkan kaki ke kiblat. Ini adab. Jadi di luar salat, adab orang-orang Melayu mengatakan jangan meletakkan ataupun mengarahkan kaki ke arah kiblat. Dan kalau seseorang itu meninggal dunia, baru meninggal dunia, belum lagi imam tak sampai lagi rumah apa sebagainya, nak letakkan mayat macam mana? Tuan-tuan? Nak letakkan mayat macam mana? Arah ke arah kiblat ke, tak arah kiblat ke, atau macam mana? Ataupun lantak je lah. Boleh nak letakkan arah ke arah kiblat pun boleh. Artinya kaki itu melunjuk ke arah kiblat. Ia tidak menjadi permasalahan besar pun. Dia bukannya satu orang yang melakukannya keluar daripada agama Islam, orang yang melakukannya Allah Ta'ala murka, orang yang melakukannya orang Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW tidak mengaku umat. Tak ada. Semua itu tak ada kena-mengena dengan berkenaan dengan arahkan kaki ke arah kiblat. Baik. Jari-jari diluruskan. Tadi jari-jari di arah kiblat, kemudian jari-jari diluruskan. Ini pun kita dah dengar hadis Nabi SAW tadi. Kemudian menegakkan tapak kaki. Tapak kaki kita ni mesti tegak. Jangan macam ni. Mesti tegak. Tapak kaki. Tadi macam ni. Mesti tegak. Baik. Apakah dalil? Ada dalil? Ada. Katanya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Iza sajada al-'abdu", apabila seseorang itu sujud, sajada ma'ahu sab'ata arabin,
maka dia akan sujud bersama dengan 7 anggota. Apa dia? Wajhahu, mukanya. Wa kafahu, kedua tapak tangannya. Wa rukbatah, dan kedua lututnya. Wa qadamah, dan kedua kakinya. Nasaba qadamain fis sujud, dan Nabi SAW akan menegakkan qadamannya, tapak kakinya itu ketika mana Nabi sujud. Itu antara kenapa sunnahnya kita menegakkan tapak kaki ketika mana sujud. Boleh faham tuan-tuan? Jangan baik. Tuan-tuan kena faham, dalam semua rukun, dalam semua anggota, dalam semua perbuatan, kalau sekira mana tidak mampu untuk melaksanakan seluruh anggota sujud itu terkena pada tempat sujud, maka memadai dengan sebahagian daripada anggota sujud yang terkena tempat sujud. Boleh faham ke tak faham? Contoh, saya nak sujud ni tuan-tuan. Bukankah syarat dia kata Nabi SAW, kafahu, dua tapak tangan, mesti di antara anggota sujud. Baik, saya kata malaslah dua tapak tangan, saya nak bumping lah. Saya pun contoh, dua jari je, sah ke tak sah? Sah. Kalau kamu tidak mampu kesemuanya, memadai dengan sedikitnya. Ingat, sekarang ni dahi ke semua ni dahi. Daripada sini dahi. Contohlah dahi saya kena ikat. Ada sikit je kat sini. Jadi saya pun sah tak? Sah. Sebab memadai satu juzuk daripada dahi. Contoh lutut. Lutut ni luka. Jadi dia sini okey, sini luka. Tapi luka sikit lah. Ada separuh lagi boleh. Jadi kita pun separuh kat sini boleh lah. Boleh? Sah. Begitu juga dengan kaki. Begitu juga dengan kaki. Kaki kita pun kalau sekira mana ada luka, tak boleh kena dekat jari yang ni untuk nak lipat. Jari ini pun lipat. Boleh? Boleh. Satu pun cukup. Kalau tak boleh semua 5-5, satu pun memadai. Boleh faham tuan-tuan? Baik. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Okey. Tidak melapikkan tapak kaki bagi lelaki. Baik. Kita lihat sunnah bagi seseorang itu tidak sujud di atas lapik kaki. Maksudnya macam mana? Kita boleh nampak lapik pada tangan, kita boleh bayangkan lapik pada kaki, pada dahi,
Tapi bagaimana lapik pada kaki? Begini kot. Mungkin. Baik. Contohlah. Okey. Saya nak solat ni. Okay. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ini saya letak kat sini. Contohlah. Saya pun. Ni saya lapik ni. Okey. Jadi saya dah lapik saya punya lutut. Okey. Cuma baik. Sekarang ni sah ataupun tidak sah sujud saya? Lutut saya lapik. Kaki saya pun lapik. Dan dia lapik dengan gerakan saya. Yang ni dia gerak dengan gerakan saya. Jadi macam mana? Tuan-tuan ingat, dalam semua yang disyaratkan tidak tertutup adalah dahi sahaja. Tangan, lutut, kaki, itu sunnah supaya tidak tertutup. Kalau tertutup, batal? Tidak. Lutut kalau terbuka, batal. Betul tak? Lutut kalau terbuka, batal tak solat? Tuan-tuan? Batal ke tak batal? Sebab ternampak aurat. Gitu. Baik. Tidak melapikkan tapak kaki pada lelaki, okey. Menzahirkan jari kakinya. Menzahirkan jari-jari kakinya di bawah kain. Tidak berlapik. Jadi di sini ada dua permasalahan. Di sini ada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah Nabi SAW melarang seseorang itu memakai kain sampai menyapu jalan. Nabi SAW melarang seseorang itu memakai kain sampai menyapu jalan. Dan Nabi SAW menyuruh untuk wanita menambahkan lagi 1 ataupun 1,5 sentimeter tambahan untuk menyapu bersih jalan. Disuruh wanita. Supaya apa? Menjaga sifat malu. Sebab itu Nabi SAW menyuruh wanita untuk memanjangkan pakaian, dan lelaki, jangan kamu itu menyapu jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sini menunjukkan juga bahawa apabila kain sudah ditinggikan, maka sudah semestinya kaki akan terzahir. Maka sunnahnya Nabi SAW di dalam semua keadaan, Nabi SAW akan menzahirkan kakinya. Kecuali ketika mana Sayyidina Rasul SAW memakai khuf, memakai stokin kulit di dalam musim sejuk. Musim sejuk Arab ni dia sejuk, dia luar biasa.
Sejuk dia sampai ke tulang-tulang, sejuk dia. Jadi orang sejuk macam ni, musim sejuk yang sedemikian, perlukan panas. Maka mereka memakai stokin ataupun kita panggilkan khuf, stokin kulit. Stokin kulit itu syarat dia mestilah stokin itu boleh berjalan. Dengan stokin itu berjalan 2 hari 2 malam tanpa koyak. Maka stokin itu yang dinamakan khuf, dan stokin itulah yang diguna pakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada satu hadis daripada Imamul Bukhari. Imamul Bukhari menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahul wudu alal jawrabain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu wudu pada stokin. Stokin je. Di sini para ulama mendatangkan pendapat. Apakah stokin ini, maksud stokin ini stokin yang biasa kita pergi sekolah tu stokin tu? Ataupun ada stokin yang khusus? Kata mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, bahawa stokin ini yang dimaksudkan adalah stokin khusus yang dinamakan khuf. Dinamakan stokin kulit. Baik. Dalam mazhab Abu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu juga mengatakan yang dimaksudkan adalah yang boleh bertahan kuat. Stokin tu kuat. Kalau stokin sekolah kita boleh jalan tak pakai kasut. Sekejap je koyak kan? Ni tak ada. Ni stokin ni memang kuat. Itu yang pertama. Yang kemudian dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan bahawa hadis Imamul Bukhari ini nak menceritakan bahawa bolehnya seseorang itu berwuduk menyapu di atas stokin sahaja tanpa khuf. Itu dalilnya. Jadi boleh belaka. Tak nak guna khuf pun boleh, nak guna stokin pun boleh, silakan. Sebab yang nak sembahyang kamu, yang nak bersih pun kamu. Itu dia. Baik. Ini biasa berlaku, kita tengok orang-orang muda yang malas nak buka stokin. Orang-orang muda sekarang, khususnya orang-orang Arab yang datang mengajar, orang-orang Arab yang datang buka restoran dan sebagainya. Mereka-mereka ni kadang-kadang bawa ajaran, membawa pendapat-pendapat, fahaman-fahaman yang sebegitu, yang sebenarnya tidak salah pun, benar. Tetapi tidak kena kepada wakil kita di Malaysia. Untuk mengetahui alhamdulillah, tetapi untuk nak menyalahkan orang itu tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, menghalakan jari-jari kaki ke arah kiblat, tadi kita dah bicarakan. 297, memberikan tekanan pada jari-jari kaki dah kita. Disunahkan membuka kedua mata ketika sujud sehingga sujud mata bersama dengan perbuatan. Lakukan juga ketika rukuk. Berarti sujudnya perbuatan, maka sujudnya juga mata. Baik. Saya nak tanya pendapat tuan-tuan. Ketika sujud ni, mana yang lebih khusyuk? Apakah buka mata ataupun tutup mata? Setiap orang ada berbeza-beza. Ada orang yang mendapatkan khusyuk dengan tutup mata. Ada orang yang dapat khusyuk dengan buka mata. Tapi orang yang buta memang dia dapat khusyuk dengan mata yang tak ada. Dia buka ke dia tutup ke sama aja. Jadi macam mana? Tuan-tuan berada dalam kategori yang mana? Buka mata ke tutup mata? Siapa yang tutup mata angkat tangan?
Tak ada. Semua tutup mata. Seorang yang tutup mata. Saya pun lebih merasakan khusyuk tu dalam tutup mata daripada buka. Saya lah, saya sendiri. Jadi lihat, tapi sebenarnya banyak saya lihat di dalam kalam para ulama, mereka lebih prefer untuk buka mata. Lebih prefer untuk buka mata. Cuma saya berpendapat bahawa khusyuk ini datang berlainan. Hukum mungkin kamu boleh ceritakan hukumnya datang begini, okey. Tapi khusyuk bukan sesuatu yang ada dalam hukum. Khusyuk adalah kefahaman bagaimana kamu mengetahui, bagaimana ilmu kamu dalam salat itu, bagaimana ketika mana kamu masuk dalam salatnya, bagaimana wuduknya kamu, maka ketika mana kamu salat tadi, maka itulah dia khusyuk. Maka khusyuk ni adalah sesuatu yang saya lihat bergantung kepada setiap manusia, berbeza-beza keadaan. Wallahu a'lam. Jadi ini pendapat saya. Tetapi Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu berpendapat bahawa yang melihat lebih afdal daripada menutup mata. Sebab yang diberikan kerana dia mengatakan menutup mata kadangkala akal fikiran lari. Kalau buka mata, dia seolah-olah kita tumpu pada tempat sujud tadi, tempat sujud kita tadi, maka kita lihat tempat sujud, kemudian kita baca ayat Quran, kita baca Fatihah ke apa, kita tadabbur ayat-ayat tu, maka itu pun salah satu daripada tempat ataupun waktu ataupun afdal dengan melihat. Jadi ikutlah masing-masing. Ikut kepada masing-masing bagaimana mereka mencapai khusyuk mereka. Wallahu a'lam bis-shawab. Dah azan ke belum? Okey. Apa jam tu lewat tu? Baru 40 tu, dah 46 dah. Mana kita punya pak cik tu? Pak cik yang biasa tu. Ha? Ha. Pak cik ni seorang ni? Tak sihat.
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم رب هذه التحدي مع الصلاة القائمة على سيدنا والصلاة والسلام وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. Baik. Kemudian yang ke-299, imam menunggu sewaktu sujud kedua bagi menunggu makmum yang lambat menyempurnakan bacaan Fatihah. Bukankah apabila seseorang itu masbuk, al-imam makmum masbuk, apabila makmum masbuk bukan masbuk, makmum muafiq. Masbuk dua je. Muafiq dia boleh tiga. Dia muafiq maksudnya apa? Imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Okey. Masbuk, imam lam yalid wa lam yulad, dia pun Allahu Akbar. Itu masbuk. Jadi imam ni muafiq, makmum ni muafiq bersama dengan imam. Apabila makmum muafiq bersama dengan imam, tiba-tiba datang kepada dia gagap. Dia elok je. Tiba-tiba datang. Bila tiba-tiba datang, dia duduk saf depan. Imam ni dengar tak? Dengar. Apa pasal makmum aku ni tiba-tiba ni dia dah tak boleh baca? Dia dah macam lost ke apa ke kan? Jadi imam ni sujud, rukuk. Makmum ni masih lagi Hamil tak habis lagi. Tak apalah. Imam ni rukuk satu. Baru satu kan? Satu rukun. Imam ni i'tidal. Tengok makmum tu masih lagi. I'tidal kira tak? I'tidal tak kira. I'tidal rukun pendek. Imam sujud. Bila imam sujud, dah dua rukun. Okey. Makmum ni masih lagi berdiri. Imam duduk di antara dua sujud. Kira tak duduk di antara dua sujud? Tak kira sebab rukun pendek. Imam sujud kali kedua. Sudah tiga rukun. Okey. Di sini sunnah bagi imam untuk menunggu makmum tu. Tapi kalau tengok 2 jam lagi ni aku solat tak habis-habis lagi makmum ni. Tak payah tunggulah. Tapi dia sikit lagi nak habis ni. Dia ghairil tiba-tiba kan jadi macam tu kan. Li ghairil maghdu, tunggu sekejap lah. Nak habis tu. Okey, tunggu. Sebab kemudian bila dia rukuk je, okey, imam dah boleh bangun. Jadi dia teruskanlah. Boleh faham tuan-tuan Okey, jadi kita dah habis 299 pada bab sujud. Jadi kita akan masuk pada insya-Allah pada pengajian kita yang akan datang, sunnah-sunnah ketika duduk di antara dua sujud. Sunnah-sunnah duduk di antara dua sujud. Baik tuan-tuan, kita buka soalan. Ni ada lagi, insya-Allah lagi 3 tahun kot habis kot. Ini baru 300, ada 1200.
Baik, ada soalan? Tafadhal. Kena habis makmum. Kalau muafik tak ada masalah. Muafik, makmum wajib baca habis. Kalau masbuk, imam tanggung bacaan makmum. Itu kena faham. Jadi saya datangkan misal tadi, imam tu disuruh tunggu lagi. Walaupun dalam sujud tu disuruh imam makmum tu habiskan juga Fatihah. Jadi artinya apa? Kena baca Fatihah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Yang ni yang dalam mazhab Abu Hanifah tak ada masalah. Sila. Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, mazhab Abu Hanifah, apabila imam baca, makmum dengar aja. Makmum tak perlu nak baca apa-apa pun. Dalam mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab Abu Hanifah, makmum ni kena baca apabila dia sembahyang seorang. Itu dia kena baca. Baik, ada soalan lain? Tak ada, tak ada soalan. Baik, kalau tak ada soalan, kita akhiri dengan doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.